Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Saadah binti Muhammad Rosli, nombor matrik 056485. Pada hari ini saya akan membentangkan kutub ketiga, iaitu Af'al Allah dengan makna wajib. Jadi di sini Af'al Allah iaitu perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan dengan perkara yang harus, bukan perkara wajib. Maksudnya bila Allah kehendaki, Allah Ta'ala cipta satu perbuatan tu. Tapi sekiranya Allah tak kehendaki, Allah tak akan cipta satu perbuatan tu. Di sini maksudnya perbuatan tu bukanlah satu perbuatan yang wajib bagi Allah, tapi hanyalah harus bagi Allah. Di sini 7 perkara yang diiktikadkan oleh Imam Al-Ghazali tentang af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pertama ialah meyakini dengan bukti yang jelas bahawa harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan apa-apa. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hamba-Nya, harus bagi Allah untuk tidak mentaklifkan hamba-Nya dengan tuntutan tanggungjawab. Yang kedua, harus bagi Allah Taala membebankan hamba-Nya dengan menuntut mereka melakukan perbuatan-perbuatan suruhan yang tak mampu mereka lakukan. Yang ketiga, harus bagi Allah menyiksa hamba-Nya tanpa sebarang kesalahan yang dilakukan, iaitu pada pertimbangan akal. Dari sini pula juga harus diingatkan bahawa istilah harus dan tidak harus ini bukan pada syariat tetapi pada akal. Seterusnya ialah tidak wajib bagi Allah untuk memberi perkara terbaik buat hamba-Nya. Sekiranya Allah memberikannya, perkara ini dipanggil kurniaan sekaligus menunjukkan bahawa Allah itu bersifat pemurah. Yang kelima, tidak wajib bagi Allah mengurniakan pahala kepada hamba-Nya dengan sebab ketaatan dan dosa dengan sebab maksiat yang dilakukan, iaitu pada perkiraan akal. Yang keenam, tidak wajib bagi Allah tentang af'al Allah dari segi akal. Perkara ini wajib dari segi syarak, iaitu wajib ini dipandang dari segi syarak, bukan dipandang wajib itu dari sudut akal. Sebagai contoh, apabila Allah mentaklifkan sesuatu pada hamba-Nya, hukum wajib itu dipandang dari sudut syarak sahaja. Allah tidak membangkitkan para rasul sebab ini bukan perkara wajib dan buruk bagi Allah. Nombor 7 dan yang terakhir ni, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kebenaran yang dibawa oleh para rasul dengan berlaku mukjizat kepada mereka. Jadi retitan daripada semua i'tikad yang berkaitan dengan af'alullah ni, Imam Al-Ghazali kata himpunan dakwaan-dakwaan yang dikemukakan ini akan memerlukan kepada perbincangan makna wajib itu apa, hasan itu apa, qabih itu apa, barulah jelas apa yang hendak disampaikan. Di sini antara isu yang selalu diketengahkan ialah oleh pihak yang banyak membincangkan tentang isu ini adalah adakah dapat mengetahui kebaikan atau keburukan? Adakah wajib untuk akal tidak menerima keburukan? Oleh itu, Imam Al-Ghazali telah mengemukakan 6 lafaz yang perlu dibincangkan, yang mana lafaz ini mempunyai makna yang pelbagai dan berkongsi makna dalam penggunaan tertentu. Yang pertama, apa itu makna wajib, al-hasan, al-qabih, al-abas, al-safah dan juga al-hikmah. Seterusnya, 4 teknik Imam Al-Ghazali bagi membincangkan lafaz yang mempunyai makna yang pelbagai. Yang pertama, nyatakan makna lafaz yang biasa. Yang kedua, mengenal pasti makna perkataan tersebut. Yang ketiga, meletakkan makna lafaz yang munasabah maksudnya. Dan yang terakhir, tengok pada istilah lafaz itu. Kita pergi kepada makna wajib. Perkara wajib itu merujuk kepada perbuatan serta kepada perkara yang sedia ada, iaitu qadim. Contohnya, Allah itu wajib ada. Yang kedua, proses matahari terbenam sebelah barat merupakan perkara wajib. Tiada benda yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan tersebut
atau tiada benda yang mendorong kita untuk tidak melakukan perkara tersebut, perkara ini dinamakan wajib. Jika tiada desakan atau untuk melakukan suatu perkara dan tiada desakan untuk tidak melakukannya, maka perkara ini dinamakan tidak wajib. Seseorang itu mengetahui bahawa jika sesuatu perbuatan itu ditinggalkan akan menimbulkan kemudaratan, sama ada kemudaratan itu akan segera di dunia atau di akhirat, dan kemungkinan sesuatu perkara itu hampir ada kemungkinan atau kemudaratan yang tidak dapat ditanggung. Oleh itu perkara ini wajib untuk perbuatan itu dilakukan. Setiap perkara yang diketahui mendatangkan mudarat yang hampir atau yang hanya ada kemungkinan berlaku, perkara ini tidak dinamakan wajib. Sebagai contoh, jika seseorang itu tidak segera minum air, dia akan ditimpa kemudaratan. Air ini bukanlah wajib diminum kerana kemudaratan ini belum berlaku. Seterusnya, begitu juga setiap perkara tidak ada kemudaratan sama sekali dalam perbuatannya itu, bahkan ada kebaikan atau faedah dalam perbuatan itu, seperti menjalankan perniagaan, mencari harta dan melakukan perkara sunat. Yang ini perkara ini tidak dinamakan sebagai wajib. Perbuatan yang khusus untuk dikatakan sebagai wajib ialah sekiranya kita meninggalkan perkara tersebut, ianya akan menimbulkan kemudaratan yang jelas. Sekiranya kemudaratan itu berlaku di hari akhirat seperti yang dikatakan oleh syarak, perkara ini dinamakan wajib. Sekiranya kemudaratan itu berlaku di atas dunia dan telah disahkan oleh akal, yang ini akan ditimpakan bagi siapa yang tidak melakukannya, maka perkara ini dinamakan wajib. Dan yang terakhir, bagi mereka yang tidak meyakini syarak dan hanya menggunakan akal semata-mata, mereka akan mengatakan wajib makan roti bagi orang yang hampir mati kebuluran. Hujahnya akal mengatakan bahawa perlu dibuat. Jika tidak dilakukan, akan timbul kemudaratan nanti. Ini adalah perkara yang wajib dari segi akal, bukan syarak. Itu saja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.